Tajuk yang dipilih adalah tentang hidup berjiran dan juga berjemaah, ya, kejiranan dan berjemaah. Jadi hidup kita ni suka tak suka, ya, suka tak suka, di realiti masa kini kita tidak boleh lari daripada hidup kita perlu berinteraksi sesama manusia. Baik rakan sekerja, baik sesama rakan serumah, jiran-jiran setaman. Macam tadi umumkan tadi yang bakal haji tadi siap sebut nombor rumah mana, lorong berapa, siap bagi tahu. Kan? Dan juga jiran-jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah kita dalam lingkungan jarak kira-kira dalam Islam yang diajar kira-kira 40 buah rumah. Sama ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dalam perkataan Arab, jiran itu membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun tetangga. Maka dapatlah disimpulkan bahawa semangat kejiranan membawa erti satu suasana atau perhubungan yang positif antara satu dengan yang lain dalam satu-satu kawasan kejiranan. Ini menunjukkan kepada kita betapa Islam menitik beratkan hubungan persaudaraan kejiranan yang mana menitik beratkan keharmonian dan persaudaraan antara satu sama lain. Dan agama Islam adalah merupakan sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan antara sesama manusia. Menetapkan lingkungan jiran dan had jiran dalam satu kawasan berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Bahkan, menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Azim wa Sana'ul Masani bahawa penetapan jiran ini dan lingkungannya, kawasannya secara zahir kembali kepada uruf yakni adat setempat. Kalau tak ada kiri kanan, contohnya, rumah dia jenis menghadap yang rumah kluster tu, dia buat macam mana? Dapur bersambung. Kan, 4. Kalau tu dianggap jiran, maka jiran lah dia, kalau kawasan tu. Rumah flat, meninggi ke atas, contoh kan. Meninggi ke atas menogak, macam tu jiran lah. Dah rumah setompok, kan. Kan, beli tanah lot. Kan, kalau kat kampung-kampung luar bandar kan, dia tak ada lot, dia berserak tu. Yang sini menghadap sana, ni menghadap situ. Tapi dia dianggap jiran, maka jiran lah. Kalau adat setempat mengatakan tu jiran dia, kita kan hidup berjiran, maka jiran lah. Macam tu. Faham ya? Ya, tak faham, baiklah faham. Payah mana. Ini adalah pendapat yang tepat kerana dalam kaedah syarak menyebutkan setiap yang datang dari perintah syarak ialah mutlak dan sekiranya tidak ada penerangan jelas dari kaedah melaksanakannya juga tidak dapat dijelaskan dari pemahaman zahir bahasa maka dikembalikan kepada adat kebiasaan dalam melaksanakannya. Jarak rumah memang berapa meter itulah kawasan tu. Tapi dianggap tu jiran ni, maka jiran lah kat kawasan tu. Kat sini kawasan kami ni ada 5 biji buah rumah jauh-jauh rumah dia. Tapi itulah jiran dia. Jadi kalau dia dapat kenduri pun siapa lagi dia nak ajak? Itulah yang dia ajak. Kan? Itu sebabnya. Dan yang paling cantik sekali, kan? Bila sebut dengan 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, belakang, atas, bawah, sahabat pernah tanya kat Nabi. Dan bila Nabi kata, kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, tu tang atas, bawah, tu sahabat monung. Macam mana pula atas, bawah? Zaman Nabi dulu tak ada. Kan? Jadi Nabi senyum je. Nabi kata, kamu ikut aja. Rupanya zamannya baru jumpa. Rumah flat, rumah apartmen. Baru jumpa. Tapi yalah, golak-golak juga. Tapi ceritanya wajib baik. Wajib baik. Salahnya sekarang duduk apartmen, tak siapa duduk atas pun tak tahu. Siapa duduk bawah pun tak tahu. Susah lah macam tu. Jangankan situ. Rumah yang tak berapa flat pun tak kenal. Macam mana? Kan tanda-tanda akhir zaman selalu saya share tu. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Rakan di media sosial semakin ramai, rakan sejati makin tak ada. Pakai jam tangan mahal, tapi tak pernah tepat waktu. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal.
Kan? Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tapi yang nak ambil tadi itu tadi. Melancung satu dunia, mana tompek dia tak pergi. Balkan, Europe, China, Kemboja, Vietnam, semua pergi. Habis dah, penuh pasport itu. Cop. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Jangan cakap rumah flat. Jiran sebelah rumah tak kenal. Habis macam mana? Bukan saya tak nak kenal, Ustaz. Saya bawa lori. Pukul 4 pagi dah keluar. Tak siapa-siapa di rumah semalam pun tak tahu. Yang seorang tu pula, dia keluar, kawan tu berbalik. Kawan tu balik, kawan tu belum balik-balik lagi. Ceramah jari-jari, tak balik-balik. Contoh. Kan? Tapi ada satu langkah yang paling senang sekali. Jangankan 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri, 100 kanan pun boleh kenal. Macam mana cara? Datang masjid, habis itu. Tu yang dikaitkan berjiran dan berjemaah tadi. Datang masjid. Macam ni kan? Kan kenal tu. Sebab masjid ni difahamkan memang macam ni lah hari-hari ramai. Kan? Cara galak tu tak tahu lah tu dah kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi, mana kata kita boleh kenal ramai. Kadang-kadang bila dah salam, kadang kita ada masalah ni. Pening kepala lah. Rumah ni tandas manjang tersumbat. Aduh. Tengah salam-salam dah habis tu salam. Sallallahu ala Muhammad. Salam. Jumpa. Lah kau. Baru ingat. Jamban ni tadi kait dengan jiran ni. Jiran ni kojok AWK. Jiran ni pakar bab jamban menyamban ni pakar yang seorang ni pula. Waduh, aku tengok kau baru ingat lah. Rumah aku masalah. Kau ciknya lah. Kau jap je aku datang. Macam tu lah. Dia datang. Settle. Masalah. Jangan main-main. Ui, poning weh. Berak-berak terapung. Berak-berak terapung. Tak poning kepala. Oh, jangan main-main. Hilang fokus weh. Jangan main. Kan? Jadi, macam tu lah. Boleh selesai. Tu sebab kena baik dengan jiran. Jangan melagak-lagak kan. Jadi, dan Islam menggariskan dengan jelas tata cara hidup, meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Betul. Berapa ramai lah. Aku tak datang masjid ni, aku tengok online je. Kan. Senang. Guru pun tak nak datang tengok. Bukan saya lah, orang lain. Kan. Saya tak ada apa-apa kan. Banyak kan. Tapi guru-guru takmir yang mengajar dekat sini. Datang, rugi kita tak datang. Ilmu dia tinggi. Tengok muka dia pun redup. Ya, macam kan. Ya kan. Tengok muka Samsul Debat ni nak selfie je pula. Kan? Tak sonang, semayang pun tak khusyuk. Macam mana? Lekor nak ambil gambar. Ya. Kan? Dia aim itu tunggu dia habis semayang, kita subuh tu kan. Tentu lah tadi. Semayang dalam susah, semayang luar susah, semua susah. Kan? Tak apa tuan-tuan, ambil lah gambar. Saya ni, okey je. Gambar tagak RM50. Gambar robah RM100. Tak adalah tuan-tuan, saja je. Kan? Jadi, tanpa akhlak yang baik, kehidupan manusia akan jadi kucak-kacir. Itu sebab dia sebut tentang adab berjiran. Kita berjemaah ni, ambil berat satu dengan yang lain. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri? Tak boleh. Doktor pakar bedah tu pun, dia pun tak boleh bedah diri dia sendiri. Tak ada. Saya kebetulan siang tadi, saya ceramah dekat hospital. Saya Tuanku Mukhris. Kan? HUKM. Doktor yang duduk depan tu pakar bedah. Aku cerita pasal tu, bosar pula. Dia pun tak boleh bedah diri sendiri. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri. Kena orang lain. Melainkan kes-kes terpencil, Mr. Bean. Tu tak boleh ambil kira tu dah. Bongak itu kan. Ya, tuan-tuan faham tak faham saya cakap ni? Faham kan? Kan susah sangat. Bahasa kosakata Negeri Sembilan ni saya pakai yang simple. Paling basic tu. Kan? Ya. Dan kalau kita tengok, tak ada siapa boleh hidup sendiri. Tak mahu. Kan? Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Tak boleh. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung tu. Lari orang kampung tu. Yang seorang tu dengan angkuh cakap, tak apa kau kapan dengan aku tu, kau biar lah. Pandai aku guling-guling masuk sini dalam kubur. Jangan bohong.
Tak ada mana dah. Orang kena bawa dia masuk dalam kubur. Kan? Jadi janganlah kita belagak atas dunia. Tu yang kadang kita tengok kan. Tu sebab ziarah orang meninggal ni. Nak buang perasaan sombong, kata guru saya kan, nak buang perasaan sombong ada 3. Pertama, ziarah orang sakit tanat. Tengok dia sakit, lah sian ni, aku besok janganlah sakit macam ni. Tak nak aku sombong-sombong ni, Allah. Kedua, ziarah orang meninggal. Allah, ramai orang tengok dia. Aku besok tak ada tak tidak orang tengok aku. Mulut dah lah jahat. Contoh kan. Yang ketiga, ziarah kubur. Tak ada siapa belagak ke kubur dah. Pergi ke kubur. Lah. Manalah tanam aku ni besok. Kubur dah penuh lah sebenarnya. Seksyen 20 pun dah penuh. Mana nak dihantar ni? Sangkutlah kat pokok tu kan. Tak ada kan. Sampai masuk mati. Tak ada siapa pergi kubur tak terfikir pasal mati. Kalau dia pergi kubur dia tak fikir pasal mati, salah bangap itu tak tahulah dalam kepala tetapa dia fikir. Kita fikir kubur, pergi kubur mesti fikir, aku besok macam mana lah. Macam mana lah aku duduk dalam. Ada tak orang tengok aku? Ada tak orang ziarah aku? Ada tak orang sedekahkan untuk aku? Contoh lah kan. Tuan fikir. Jadi sementara hidup ni buatlah panggil elok. Kan? Berjemaah, berjiran. Kan? Tanpa akhlak, manusia hidup akan kucar kacir. Kan? Budi bahasa kena ada. Tu tengok tuan pengurusi. Susah nak tengok pengurusi majlis macam tu budi bahasa bercakap. Sebelum saya menyerahkan kepada penceramah. Wah, nampak? Dia tak main macam orang lain dah. Kan? Orang lain semua nak capek. Tanpa melengahkan masa, dia tak ada dah. Relax. Kan? Saya ingat saya ceramah aku 9 dah tadi tu. Kan? Dia punya relax kata kan. Tapi itu kan cakap budi bahasa. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Ikutlah budi bahasa orang tu. Tompek orang tu macam mana. Pergi meminang. Tak mahu. Dia datang, macam ni lah, tak payah banyak cerita. Kita nikah lah budak ni. Tak mahu. Dia macam tu tu. Berunding elok-elok. Datang, kami dia datang ni bawa hajat. Macam tu kan. Unding elok-elok, cakap elok-elok. Kan? Dan model yang terbaik, sudah tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak yang terpuji, khuluqil azim. Akhlak yang terhebat, yang terbaik. Dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari 2 sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan? Jiran berasal daripada perkataan Arab yang bawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan ataupun tetangga. Dari segi istilah jiran, adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, sebelahan kampung, daerah, malahan lebih besar, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah, setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Mana termasuklah atas bawah. Kan? Jadi, menurut Ali Ibn Talhah daripada Ibn Abbas, jiran mahu pengertian hubungan kekeluargaan atau pertalian darah. Jiran juga boleh dikatakan sebagai apabila penempatan itu dihuni oleh manusia yang lain yang juga tinggal berhampiran dengan rumah yang dihuni oleh kita. Itu juga adalah jiran. Berdasarkan kamus Dewan, jiran adalah orang yang berada dekat dengan rumah kita, rumah yang lain. Jiran juga bermaksud tetangga, orang sebelah, orang sekampung, teman, berjiran, bertetangga, berhampiran, sebelah menyebelah, berdekatan, sekampung, sedesa, setempat, kejiranan, kemuafakatan, kerjasama, kesepakatan. Ambillah mana-mana nak. Panjang tu kan. Jadi jenis-jenis jiran. Ada 3 jenis jiran, kata Nabi. Pertama, jiran 1 hak. Kedua, jiran 2 hak. Yang ketiga, jiran 3 hak. Jiran 1 hak, kita ambil jiran 3 hak dulu. Jiran 3 hak, dia adalah jiran, dia adalah Islam, dia juga adalah ada pertalian saudara mara dengan kita. Pertalian darah dengan kita. Maka dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai Islam, hak sebagai saudara mara. Jiran 2 hak. Dia bukan saudara mara, tapi dia Islam dan dia jiran. Dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Manakala jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia jiran. Dia tetap ada hak sebagai jiran. Tu sebab kalau masjid tiba-tiba buat jamuan raya Aidilfitri, boleh dia jemput yang bukan Islam tu datang. Mohlah datang, tapi janganlah ajak so dalam ni kat luar tu, tempat makan tu khas kan tempat duduk dia, mai datang.
Dia pun datang. Okey, kamu makan dulu ya. Kami nak semayang sekejap. Jamuan lepas maghrib. You boleh makan dulu sikit-sikit, makan kuih dulu. Okey. Kita pun masuk semayang. Dalam masuk semayang, dia duduk-duduk kat kemah tu. Dia terdengar imam baca tadi. Tersentuh hati dia. Contohlah kan. Baru dia dengar betul-betul bacaan tu. Dia tanya imam, "Imam, apa maksud ayat ni, Imam? Apa maksud imam bila ayat macam ni yang imam bacakan?" Beritahu dia. Saya dulu pernah berceramah dekat ni berbanyak tahun dah saya ceramah kat Simpang Renggam. Ada satu YB kawasan Cina bukan Islam. Dia rajin pergi masjid. Masjid tu dia siap sumbangkan solar panel. Dia bagi sumbangan macam-macam. Bila time program maulud ke program ceramah tu, orang buat kat luar, dia dengar sampai habis. Dia tak, bukannya ada setengah YB tu yang bukan Islam tu, datang sampai kan hadiah ya. Dia datang, dia dengar ceramah sekali. Ada sekali itu saya datang tu, dia pun berucap lah sebelum saya ceramah tu, dia berucap dulu. Masa tu meraihkan bakal haji lah. Dengan ini saya mengucapkan semoga bakal haji membawa pulang haji yang mabuk tu. Apa pula mabuk pula. Kan? Dia nak menyebut salah tu. Saya cakap, Datuk salah tu. Mabrur. Oh lain kan? Memang lain. Mabuk tu kau poning. Kan? Oh ya kak, sorry. Tapi dia memang nak belajar. Dia tanya, ni apa maksud? Ini apa maksud? Ni apa maksud? Dia tanya. Itu sebab saya kata tadi. Jiran walaupun dia satu hak, jangan lupa. Jangan ketepikan dia. Kalau ada masalah, bagi flyers tu sesuai untuk dia sekali. Bagi dekat dia sekali. Makluman-makluman. Kadang kita tak tahu ada yang sanggup. Kan? Dia dah tersentuh dah tentang Islam. Cuma masanya belum. Abang Adam Kori tu. Yang baru masuk Islam tahun 2012 tak salah saya. Sekarang dia dah mengislamkan lebih 17 orang kawan. Kita yang Islam daripada awal. Seekor bentar dapat. Seorang bentar dapat. Seekor pula kan. Kan? Jadi, jiran bukan Islam ni pun ada hak dia. Barang siapa yang menyakiti orang asing, berarti dia menyakiti diriku. Dan barang siapa menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Tu Nabi beritahu tu. Walaupun dia bukan Islam, tetap wajib kita santuni dia. Tegur dengan baik. Tu Nabi ajar. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan buat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nampak tu? Teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Masuk taman perumahan, koyok. Koyok tu belagak lah, jobo. Ni sebenarnya tu. Tak nak dia campur orang lain. Aku ni pangkat tinggi dulu kerja. Ini semua ni not my level. Macam tu lah. Kenduri-kenduri pun aku tak campurkan dia orang ni. Minta maaf lah. Ayat kan. Belakang. Tak dapat macam tu dah tuan-tuan. Kena baik dengan semua dokek dan yang jauh. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau beliau berkata, untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsi. Kan? Tak sempurna iman seseorang kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu melebihi daripada dirimu kamu sendiri. Kan? So, tengoklah macam mana. Dapat tak gitu? Tak dapat kan? Susah. Kan? Standard persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Yang pertamanya ithar. Ithar ni maknanya mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Dapat tak baik macam tu gak lah. Tak macam tu. Susah tuan-tuan. Kan cakap tuan-tuan ni termasuk yang bercakap. Kan? Kita lah kan. Orang nak pinjam kereta. Rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 kita bagi pinjam. Umum buat. Rasa-rasa lah kereta nombor 1 ke kereta nombor 6. Saya cakap. Kereta nombor 1 tu kereta baru keluar tau daripada showroom. Berkilau plastik pun tak buka. Kereta nombor 2 lagi lama. Nombor 3 lagi lama. Paling lama kereta nombor 6. Rasa-rasa kereta nombor 1 ke kereta nombor 6. Perempuan jawab.
Nombor apa? 6. Tengok. Dia contoh pun tak dapat dia budi bahasa dengan orang. Contoh pun nombor 6 bagi. Kan? Dah lah kereta nombor 6 tu kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jambatan Pulau Pinang dulu. Punya lama. Kan? Dia kata nak pinjam, nak tolong lah nak pinjam kereta. Kenapa rumah nak bersalin? Bagilah kereta nombor 1 tu, ibu keluar kedai tu plastik tak buka. Kau tumpah darah, senang ada plastik. Tak, kereta nombor 6 dah lah banyak pantang larang kereta tu. Kau nak pinjam kereta ni, terima kasih lah banyak. Tapi sebelum kau pakai, kau kena faham dia ada pantang larang tu. Lah apalah pantang larang kan. Gear itu kau kena goyang-goyang sikit. Jangan grab. Tu gear 1 tu. Lah parah lah. Tak apalah, saya cubalah. Yang kedua, yang ni lagi penting. Apa dia? Break biasa tak makan. Tapi insyaAllah lah, langsung tak boleh pinjam. Break tak makan, nak pergi pinjam kat orang. Gila betul jiran macam tu. Tak apalah, lain kali lah aku pinjam. Baik, tak payah bagi pinjam. Kan? Bagi yang terbaik. Macam tu lah. Nabi pun bagi baju, Nabi bagi yang terbaik. Nabi pakai baju baru. Sahabat tahu, cantik baju ke Rasulullah. Bagilah kat aku Rasulullah. Tak ada Nabi. Nak ni nak niat nampak. Tak ada. Nabi kata sekejap. Nabi masuk dalam tukar baju kedua. Nabi bagi baju baru. Baju yang kedua pun sahabat minta. Ya Rasulullah, baju tu pun cantik juga. Rasulullah boleh bagi aku tak? Sekejap. Masuk dalam tukar baju ketiga. Sampai baju ketiga. Cantik baju kau Rasulullah. Boleh tak aku nak baju tu? Nabi pun ambil dan Nabi tahan. Cukup ya. Jangan minta lagi. Ni je yang aku ada. Nampak? Sampai macam tu sekali lah. Cuba kalau kita orang perempuan. Baru dapat tolakung Siti Kalilah. Saya tak sebut jenama yang satu lagi tu. Dia tak taja macam kita ni. Siti Kalilah ni pun main buat sebut tu. Kan? Pakai telokong anak bagi. Jiran nampak. Tengah semayang ni jemaah nampak. Cantik telokong kau. Bagilah kat aku. Tapek dah. Ni nampak. Marah lah. Marah. Baru lagi. Baru kodai. Bila dia semayang tu. Dah telah tengok dekon. Semayang tekan. Macam tu lah. Tapek lah kita kan bagi. Tapi nak bagi. Tengok Nabi. Akhlak Nabi. Nabi bagi yang terbaik. Macam tu. Yang terbaik Nabi bagi. Kan? Masak. Nak bagi kat jiran. Masaklah yang paling sadap kita boleh masak. Bagi. Ni Assalamualaikum. Salam. Kebetulan ni adik buat bihun Singapura sikit. Allah susah-susah. Ya, jiran yang sekor ni pun satu pula. Dengan bokeh-bokeh. Sonyap. Orang dah bagi. Tu balik lah. Takkan tak faham bahasa lagi. Sonyap dengan bokeh-bokeh sekali. Hari pertama mihun. Selesai dengan bokeh mihun tu. Hari kedua spaghetti. Hari ketiga carbonara. Hari keempat. So, semua bono-bono yang saya tak makan. Carbonara. Oglio apa benda tu. Tak reti aku menyebut apa. Makaroni. Dahsyat betul. Akhirnya 15-0. Tak berbalik bokeh tu. Akhirnya, dia pun datang. Assalamualaikum. Nak bagi apa pula hari ni? Sahlah tak malu. Dia punya tak ada. Nak beritahu bekas kat rumah dah habis. Boleh tak pulang kan? Dia punya teruk. Janganlah jadi macam tu. Kau bangap pun janganlah tak faham orang bagi tu. Dah 5 boleh bokeh kat rumah. Takkan kau tak nampak? Kan? Iyo. Bagi yang terbaik. Ni Assalamualaikum. Salam. Ada apa Kak Limah? Bukan nama sebenar. Ni nak bagi kuih lapis. Ya Allah, kau ni sampai seloyang kau bagi aku. Bukan apa, kebetulan tak jadi kan. Tak jadi bagi orang apa. Nak bagi yang elok-elok. Bagi yang terbaik. Dah cakap dah tadi. Bagi yang terbaik. Ya. Standard yang pertama adalah isar. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Balik rumah bawa makanan. Sampai ke depan rumah nampak jiran sebelah rumah nangis budak tu. Apa kena kau dek? Ayah dah lama tak balik. Kita orang lapar. Ya ke? Kita pula pun buat balik ayam goreng yang warna merah tu. Yang logo dia warna merah. Yang ada orang tua rambut putih kacau mata duduk ke depan tu. Macam tu. Saya tak nak sebut jenama tu. Sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kalau dia nak kita sebut nama dia supaya masjid tolong beritahu dia. Nak sebut nama taja dulu. Bagilah ayam goreng ke jemaah. Tu kan. Macam tu.
Kalau bagi ayam goreng KL. Oh, nak sebut dah tu. Kalau bagi ayam goreng tu, alamat tak ada orang duduk dalam tu. Semua duduk luar. Habis bokeh-bokeh. Orang tua tu habis bawa balik. Kan? Iyo tuan. Kan? Jadi, kita bawa balik ayam goreng. Nampak anak jiran nangis. Kenapa dia ayah dah lama tak balik, kita orang lapar. Macam ni lah. Kau ambil lah ni. Ambil, masuk dalam. Kesian nak cik tengok kau. Pergi masuk dalam. Tetapi masalahnya tidak bermula di situ. Bila suami itu masuk ke dalam rumah, masalahnya bermula. Bini tak tanya, angkat keningnya. Samsing tak samsing. Tu seksi 18 ni panggil tu. The sound suami dia. Apa? Ayam. Mana ayam? Kesian yang orang sebelah tu tak makan. Habis dalam rumah ni. Jadi suami yang tenang, yang beriman ni, jemaah Masjid Al-Nahdah ni kan. Macam tu kan. Macam ni lah ya. Kesian orang sebelah tu. Tak apa. Siap. Jom kita makan kat luar. Lagi ada feel. Jom. Kalau cik punya hal, abang belanja. Macam tu lah. Mengutamakan kepentingan orang lain. Kita lah kalau bawa ayam goreng tu paling tidak. Sian ambil lah seorang seketul. Seketul kita bagi. Yang lain bawa masuk dalam. Kebanyakan kita macam tu. Dia takkan sampai menyusahkan diri sendiri. Standard yang kedua, yang paling ringan lah, nama dia salamatus sadri, berlapang dada dengan saudara-saudara kita. Masalahnya kadang-kadang dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh lapang dada. Bergaduh. Apa sal motor arwah ni bagi ke adik? Jangan saya paling sulung. Seorang tu lah kata. Sebab, mak pun cakap, adik kau ni selalu kat rumah, biarlah dia bawa motor tu, senang nak beli barang untuk mak apa semua. Itulah dia mak. Sikit-sikit dia. Gaduh adik-beradik. Dia kalau yang paling bagus tu, berobot-robot tak nak. Cuba tengok persaudaraan. Kan tengok. Ingat tak yang kisah orang muhajirin beli tanah pada puak Ansar. Salah satu kisah tu dia beli puak tanah kat puak Ansar ni. Tengah dah beli tanah, dia pergi ke tanah tu. Dia nampak tertanam satu peti. Penuh harta karun dalam tu. Kata karun lah. Penuh lah omeh, perak, semua tembaga, semua ada dalam tu. Dia bagi tahu balik tuan tanah. Ya Syekh, aku dah masuk kat tanah tu, aku tengok ada peti penuh dengan harta. Kau ambil lah. Aku nak beli tanah aja. Oh, baiklah. Cuba kalau kita lah dapat pulang menginap di hotel. Hotel yang paling gah di Shah Alam ni. Di Palma. Contoh lah. Ya, terseksi 8 boleh kan. Kita pun masuklah bilik, dapat kunci. Bilik 803. Sampai ke 8 tingkat hotel tu. Tak kisahlah. Masuk bilik hotel tu. Buka kita masuk kad. Menyala lampu. Nampak atas katil. Ada satu beg. Dalam tu penuh duit. Soalannya. Adakah kita akan menelpon resepsionis? Ada beg tertinggal lah kat dalam ni. Siapa punya Ataupun kita anggaplah itu rezeki daripada Allah SWT. Agak-agak lah. Mana yang pilihan yang kita buat? Umur 1 ke umur 2? Umur 1. Baik betul orang perempuan sini. Kan? Tapi sebelum dia buat, dia akan terdengar. Aku nak pulang lah kat resepsionis. Tiba-tiba terdengar satu suara. Kau bagi kat resepsionis, silap-silap dia yang sapu duit tu. Baik kau yang ambil. Kita mak kan. Macam tu. Susah tuan-tuan. Tapi dia orang macam tu lah. Kemudian apa tuan tanah tu cakap? Aku dah jual tanah. Kau ambil lah apa yang ada kat tanah tu. Macam tu. Apa pula? Aku beli tanah aja. Tak. Kau dah beli tanah, apa dekat tanah tu kau punya ambil. Bergaduh, tak nak. Apa ayat kita dekat dia sebagai orang ketiga? Bangang kau ni ambil lah kalau kita. Kalau kita lah kan. Tapi macam tu lah iman dia orang. Macam tu lah akhlak dia orang. Jadi macam mana? Macam ni lah. Kita jangan gaduh-gaduh. Habis macam mana? Kita tunggu kalau ada orang lalu dekat tanah ni sekarang, kita bagi kat dia. Oh, betul juga.
Tunggu, datanglah seorang pemuda, lalu kat jalan tu, ya Syekh, kaza wa kaza, kaza. Ceritalah macam ni. Lebih kurang, kesimpulannya kami nak bagi kat kau harta ni. Ambillah. Demi Allah. Kau bagi aku lalu kat tanah ni pun dah syukur. Aku tak nak. La ilaha illallah. Tak nak juga. Kita dapat tak macam tu, tuan-tuan? Dapat tak? Berhenti kat tol apa di hulu kat orang tol ambil tu. Bagi payung, bagi t-shirt nak raya sama raya. Bang. Sapu. Ambil bang yang bini sebelah tu. Kan? Nampak tu? Kan susah kan? Tak apalah, macam ni lah. Dia pun tak nak macam ni. Kamu ada anak? Tanya-tanya balik. Ada anak perempuan. Saya ada anak lelaki. Kita kahwin dengan dia, kita bagi kat dia. Settle. Betul juga. Nikahkanlah anak mereka berdua. Anak yang menjual tanah dengan anak yang beli tanah. Nikah. Pada malam pertama. Isterinya beritahu, abang, dapat kahwin dengan abang ni satu harta tak ternilai. Saya tak nak harta dunia ni, bang. Sama lah dengan abang. Pulang balik, bayangkan tuan-tuan. Begitulah kerasnya takdir. Belum untuk Firdaus 2. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Jadi akhirnya, jumpalah dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, macam inilah. Akhirnya bagi yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit. Tu yang lalu ke tanah tadi ambil sikit, pengantin tadi, pasangan pengantin ambil sikit. Lebih tu letak dekat dalam reserve negara, pembenaran Baitul Mal. Macam tu ya. Hebat orang dulu macam tu lah. Macam kita lah sekarang, keluarkan ada jamuan. Saya yakin malam ni ada jamuan ni. Saya yakin mana. Kalau tak ada, sesio lah. Ramai macam ni tak ada makanan. Ada tak jamuan ni? Ada, ada kan? Tak ada. Aduh, tak ada saja. Silap tanyalah, tak apalah. Anggaplah makanan kat luar tak kan. Ada lah kan. Tapi bila ada makanan, tak cukup. Kita ni beratur, belakang ada 3 orang lagi. Tengok packing tinggal 1. Dah beratur panjang. Ramai. Malam ni luar biasa. Saya tengok ni malam ni tak kurang 30,000 ni. Yang lalu lalang kat depan tu semua saya kira. Kita dah beratur. Belakang kita ada lagi 3 orang. Bungkusan ni tinggal 2. Apa tindakan kita? Pertama, kita ambil 2-2 sekali biar semua tu langsung tak berasa. Tu budi bahasa pertama. Senang kau tak gaduh lah. Kau ambil semua ya. Macam tu. Baru adil. Yang paling baik sekali, tak apalah bang, saya dah kenyang kat rumah, isteri masak. Yang ni bang 2 ni abang bincang lah 3 orang. Siapa nak? Ambil lah. Wah, macam tu kalau dapat memang steady, kan? Iya. Macam orang perempuan lah, suami bagi duit, nah ambil lah duit nak. Kebetulan abang ada duit lebih bulan ni, ambil lah 2,000 nak. 2,000, ambil nak. Orang perempuan pun cakap, bang, tak apalah bang. Saya ni, hidup dengan abang pun banyak rasa syukur, nikmat dah. Saya tak nak dah, duit abang ni, tak apa. Abang simpan tau, abang yang risau. Yang penting abang jaga keluarga kita ni baik-baik. Orang lelaki, jangan risau. Itu tak akan berlaku. Macam tu je. Itu semata-mata rekaan semata-mata. Kau bertuah lah bini kau pulang dengan duit 2,000 tu. Tak apalah bang. Dia ambil lagi. Tahu tak apa. Tu ada. Kan. Ni balon kita. Ya orang perempuan ni cakap kan. Tak ada. Belum lagi. Ni belum start lagi ceramah ni. Belum. Baru mukadimah kan. Macam tu lah ya, budi bahasanya. Orang dulu-dulu, tertibnya, adab dia, macam tu lah. Kalau nak kenduri kenara, mengajak semua. Jiran-jiran dia ajak. Tak mahu dia pakai phone, dia main send to all. Tak mahu dia macam tu lah. Kenapa yang ajak? Mata pun tentang mata. Paling tidak halwa telinganya mendengar. Assalamualaikum. Wahai Jamilah yang kukasihi selalu. Ada apa Timah? Kata. Jamilah dan Timah bukan nama sebenar. Ini Seksyen 18 dekat Zimbabwe. Apa cerita nak bagi tahu. Anak saya yang sulung tu dah sampai masa dah lah. Bila dia mati? Bukan. Dia nak menikah lah. Kau ni cakap dia orang sikit. Dengan orang mana? Dengan budak pilah. Oh ya. Kau bila langsung hujung minggu ni.
Minggu ni capek mana nak? Lagi minggu depan. Minggu depan hari Ahad. Ya ke? InsyaAllah, insyaAllah. Macam tu. InsyaAllah tak ada apa-apa aku datang. Sekali tengok-tengok. Kenduri tu serentak dengan anak saudara kodim kita. Dia rapat dengan kita. Macam mana agak? Budi bahasa. 3 hari sebelum. Pergilah rumah dia. Jangan datang kosongnya. Bawa lah buah tangan. Assalamualaikum, salam, apa hal tu? Saja nak jumpa kau, nak burak-burak sikit. Ambillah masuk lah. Ni ada boreh nak kena risau boleh masak. Ya Allah, susah ya kau ni. Ni ada duit sikit. Apa ni? Ambil. Tapi macam tu lah ayat Apa hal tak ada nak beritahu? Kan kenduri anak kau. Kenapa? Tak boleh datang kau. Dengarlah cerita ni apa dia. Masa tarikh tu serontak pula anak buah kahwin lah pula dah. Habis macam mana takkan tak ada langsung? Saya tak janji sebab jauh. Kan jauh. Kan mana? Slim River. Tak dapat lah datang tu. Tak dapat dah. Yang seorang tu pula datang ni. Tak dapat datang dah. Nampaklah abang kau kahwin. Abang mana pula? Suami saya lah. Lah kahwin macam mana pula? Kahwin seorang lagi. Saya yang izinkan. Biarlah dia kahwin. Kan dah jodoh dia. Kan? Tu nak kiamat tu tuan. Contohlah. Dia bagilah pula kan. Ada tuan-tuan. Ada. Meleleh Helio tengok kan tuan-tuan. Ni ya. Tapi itulah. Jadi makna kata. Adab dia dalam berjiran tu. Kan? Kadang-kadang jiran datang rumah. Assalamualaikum. Budak sekarang pula. Salam. Ya, cik. Mak ada. Ada. Cik masuk duduk, cik. Saya panggil mak sekejap. Dia tutup TV. Pergi dapur panggil. Mak, cepatlah mak. Jangan lama sangat. Cerita tengah sedap ni. Yang cerita Ultraman. Ultraman Taro. Dia raksasa tu pula jenis yang 2 episod tak kalah ni. Dah 2 episod tak kalah raksasa tu. Jadi tu nak tengok mana tu. Dulu mana ada Beyond. Mana ada boleh record. Tak ada. Dulu tak ada. Sudahnya berburak ala lama pula makcik tengok budi bahasa. Adab dia bagi orang tua tu masuk. Budak sekarang. Waalaikumsalam. Salam. Mak ada. Ada. Ikut belakang je. Ikut belakang. Dalam rumah teres. Tengah pula tu. Rumah teres tengah ikut belakang. Ceria. Kotuk-kotuk lah. Rumah India mana pula salah. Kena kira balik semula. Tu semualah tu. Kan? Jadi, begitu juga Nabi SAW bersabda, bukan seorang mukmin orang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, itu sebab kita ambil berat jiran-jiran kita. Jiran nak pergi haji, ambil berat. Jiran ni anak nak kenduri, ambil berat. Nak azan dulu ke? Jadi, dia ambil borek jiran dia. Kan? Ambil tahu. Besok SPM nak diumumkan. Tak ambil borek dah. Berapa ramai kat taman kita ni. Budak ambil SPM tu. Kata silap ada 7-8 orang juga ni. Kat lorong kita ni. Apalah keputusannya. Ambil borek. Anak orang tu dapat semua dia pun meraihkan sekali. Kita kena buat majlis ni. Tu meraihkan anak-anak kita. Contoh. Ambil berat. Yang pergi haji tadi, jumpa kalau boleh. Orang tu nak jumpa lah, nak minta lah. Yang minta dia doakan dan pula lah. Macam tu, jumpa macam tu. Ni tak ada kan. Dia tak rasa apa pun. Ada orang-orang, dia dapat pergi haji tu ni. Elok lah. Bukan dia je, ramai lagi. Ada yang benar tak perhati kan. Jumpa dia. Nanti kau doakan lah, biar aku pula boleh pergi Aku nak sangat pergi haji. InsyaAllah. Dah daftar ke belum? Belum. Macam mana? Nak sangat pergi, daftar pun tidak. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa aral minta, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi ni. Boleh. Mati lebih 3 kali. Kan? Dan begitu juga Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Buat baik pada jiran. Dengar jiran kita sakit, pergi tengok. Cakap yang elok-elok.
Kan? Apakah akhlaknya? Akhlak yang perlu dijaga oleh orang Islam sesama jiran. Pertama, hormat jiran dan pengalaman mereka. Aku boring betul lah dia tu. Kenapa lah? Dia tu bekas askar. Asyik cerita dia berapa orang ni. Biarlah. Satu pengalaman dia hormat. Cuba kalau kita, pengalaman kita, memang kita daripada dulu, memang power, master dalam piping. Dia kontraktor pipe daripada dulu. Kita pun cerita, pipe ni ada banyak jenis. Orang tak nak. Boring lah dengan cerita kau. Apa perasaan kita? Tentu kita pun kecil hati. Kan? Samsul Debat ni tak adalah pengalaman apa benar. Dah puas cerita dalam ceramah, senyap ada kat luar. Habis perkataan ni mau keluar lah. Kan? Tapi iyalah. Pengalaman apa? Pengalaman kojo. Pengalaman mereka hormat. Dia cerita tu, oh ya ke? Oh ya, oh macam tu Kalau ni macam kita buat-buat lah. Walau macam mana pun cubalah jaga hati tu. Tak boleh start, lagi tanya lagi. Panjang cerita orang. Tak apalah, nak balik kau balik lah. Dah nanti kita sambung ya. Aku nak balik dulu, dah lambat ni. Yelah. Kadang ada orang jadi macam tu. Dia rajin bercerita. Yang tu belum cerita lagi seorang tu. Buka tajuk apa pun, dia lah orang. Cerita World Cup, dia pun pernah tengok World Cup kat Sanun. Cerita pasal Montawi. Montawi tu kawan baik dia. Menyampah betul lah. Macam tu. Ada orang macam tu kan. Kita berbuka semua tajuk dia. Adalah bagian dia. Pembaca berita tu. Bukan orang lain tu nak sedara tu. Tengok situ. Macam-macam tuan-tuan. Kan? Kemudian, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Jangan menyinggung hati jiran. Contohnya, pernahlah berlaku. Orang tu dia basuh kereta. Tapi air tu kan kadang taman perumahan tu menyengit jalan tu kan. Rumah tu serong macam tu. Jadi air tu meleleh pergi ke longkang depan mana. Marah tu. Gila tu jiran tu. Dia tak bagi air tu masuk dalam longkang depan rumah dia. Pergi mana? Sah waktu ada orang macam tu. Pernah dulu waktu saya bekerja jadi pengarah dulu. Pengarah undang-undang. Jiran ni mengadu dalam e-aduan tu dia mengadu. Jiran membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Ayam serama. Tu pun mikir. Agak banyak bola ni. Sampai mengganggu, menimbulkan kacau ganggu ni. Hantar budak enforcement tak. Kau 3 orang, kau pergi tengok ni aduan ni. Pergi tengok supaya. Lepas tu maklumkan balik. Pergi tengok. Jumpa ayam seekor. Macam lagu anak lah ayam. Ceng. Seekor. Kan? Anak ayam. Ayam serama ni dah lah seekor dalam rumah. Bukan ke luar. Dan jarak rumah yang mengadu dengan rumah yang diadu selang 10 buah rumah. Apa masalah dia? Gila betul. Iya tuan-tuan. Saya kadang fikir ni masalah kejiranan dan masalah peribadi ni. Iya. Yang seorang tu. Anak jiran bermain hingga menimbulkan kacau ganggu. Saya nak masuk shift malam. Tak boleh tidur. Pergi tengok-tengok, memang pukul 5. Baru budak time dia main. Takkan aku nak sita budak tu. Sita budak-budak tu bawa balik store. Takkan nak buat macam tu. Sebagai jiran, ingat Imam Al-Ghazali kata, salah satu adab berjiran, selain daripada jangan menyakiti hati jiran, adalah bersabar dengan kerana jiran. Itu juga adab berjiran. Sebab kadang-kadang ada jiran dia tak biasa bercampur dengan orang. Dia pada dulu ayah kerja polis hutan. Dia pegawai berpangkat duduk memang dalam hutan betul. Jiran-jiran ni baru musang. Contohlah binatang-binatang liar ni. Contohlah. Dia tak biasa campur-campur dengan orang. Macam kita kejiran macam ni. Dah biasa budak-budak tadi elok geng Semua tu anak orang lain tu bukan adik-adik dia tu tadi kat luar tu. Dengan kopiah terjongkit katih tadi tu. Aku tengok tadi budak-budak tu. Pakai kopiah betul-betul kau akan julurkan rambut kau. Tahu? Jadi
Dia boleh baik ngam sebab dia memang daripada kecil bercampur. Besok dia dah besar pun senang. Tapi ada orang memang dia tak biasa campur dengan orang. Ataupun ayah ni polis berpangkat. Kejap-kejap pindah. Kejap-kejap pindah. Contoh. Dia askar. Kejap pindah sana. Kejap pindah sini. Pangkat-pangkat tinggi kan. Grup dalam WhatsApp, grup dia dekat dalam phone tu ada 56 grup sekolah je. Berapa banyak sekolah dia tukar tu? Contoh lah. Kan? Itu belum grup isu-isu semasa lagi tu. Kan? Tak terbaca kadang-kadang. Paling kelakar tuan-tuan ada satu menteri ni. Dulu. Ada seorang menteri ni. Menteri tau. Bukan Perdana Menteri. Bukan Timbalan Perdana Menteri. Menteri. Orang punya marah dengan dia. Orang buat grup WhatsApp. Grup kami benci nama menteri tu. Dan yang paling best, menteri tu dalam tu. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Menteri tu sendiri tunjuk kat saya. Masa dia jadi menteri, dia tunjuk kat saya. La ilaha illallah. Ya, 3 kali aku left group, dia add balik. Kira tuan-tuan bersyukur lah tuan-tuan. Orang marah kat tuan-tuan tak ada sampai back group. Nak tahu siapa menteri tu? Waktu makan kan, siapa makan dengan saya kan sebegitu. Kalau ada makan. Aduh, tak apalah tuan-tuan. Malam ni pun tak sangka Samsul Debat datang. So tak apa. Saya memang jarang makan malam ni. Jarang. Kan? Saya kosong pun Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih banyak. Kemudian, menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka serta tidak berlaku khianat. Jiran pesan, minta tolong ya kak, jangan cerita dengan orang tau pasal suami saya ni. Simpan amanah tu. Balah, jangan disebut bocor. Apa kono malam tadi bising-bising tu, maaflah kak, suami saya dia memang baran sikit. Tu lobam-lobam muka kak. Akak jangan cerita dengan orang tau. Ayolah, tak adalah cerita tu. Laki kalau marah, memang macam kono sawan bab satu. Susah. Teruk lah kan. Kadang-kadang, contoh. Ni contoh lagi saya beritahu. Tiba-tiba orang perempuan tengah sidai kain, nampak jiran kita. Lelaki tu bawa perempuan tak mana-mana, masuk dalam rumah. Siapa ke Kita tak pernah nampak muka dia tu. Kita pun sangka baik. Agak adik dia ke macam tu. Contoh, kita sangka baik. Contoh. Esok tu, bini dia datang jumpa kita. Kak, nak tanya satu soalan boleh? Tanyalah. Ada tak kak nampak suami saya bawa perempuan lain balik? Apa nak jawab? Aku nak tengok budi basuh ni. Nak tengok apa macam mana jawab. Agak-agak akak lah jawab macam mana kak. Tak nampak apa. Tengok. Bagus dia. Semalam memang mata saya rabun. Saya tak perasan sangat tuan-tuan. Tak. Dia cakap apa? Tak ada pula perasan. Dia bercover. Sebab, tapi sekali saja. Kemudian panggil suami tu. Bang, sekejap bang. Apa dia? Semalam saya nampak abang bawa perempuan mana, saya tak tahu. Saya sangka baik aja. Hari ini, isteri abang datang jumpa saya. Tadi dia jumpa saya, dia tanya, ada tak saya nampak? Oh ya ke? Habis awak cakap apa? Saya cakap saya tak nampak apa-apa. Tapi lain kali kalau abang buat lagi, saya tak jamin. Cakap macam tu. Tolong jangan ulang ni perangai ni bang. Cakap dengan dia. Faham? Macam tu. Ada tak nampak suami saya bawa perempuan lain ke apa semalam? Itulah tu. Saya ni bukannya apa kan. Kan kata menyibuk pula. Memang ada. Lawa budak nyambu sedapnya kau menambah cerita. Jangan jangan. Kalau boleh cover sekali je. Sekali saja. Sebab kita mungkin tak nak jadi mudarat pada rumah tangga dia tiba-tiba. Cakap macam tu. Sekali saja. Jangan banyak kali tau. Sekali je. Ni dah 3 kali. Sekali lagi. Tak. Sekali saja. Ya. Jaga rahsia memenuhi kepentingan. Tidak berlaku khianat.
Membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan. Tolong jiran kita. Orang perempuan jangan syak wasangka. Suaminya meninggal. Dia adalah ibu tunggal berumur 35 tahun. Anaknya kecil-kecil lagi. Maka suami kita jadi manusia yang paling prihatin sebagai jiran bersebelahan. Kesian dia yang. Biarlah abang tolong dia. Dia nak pergi kerja pun tak ada ni. Allah, biarlah abang hantar dia. Apa pandangan awak? Macam tu. Macam mana, Muhammad? Jalan lah, dia katakan. Tak dapat dah, kan. Sadar diri tu sikit. La ilaha illallah. Kita kesian jiran kita. Besok Allah tanya, apa peranan abang? Cik, suami mak kan. Anda hujah tuan-tuan. Kan? Iyo, kan? Bantu tu biarlah. Jangan sampai timbul fitnah. Beri layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam berhubungan dengan mereka. Hak jiran yang perlu dipelihara. Apa dia hak yang perlu dipelihara? Antaranya yang kita kena jaga hak-hak jiran. Pertama, kalau minta tolong, kita akan tolong dia. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Nak pinjam duit, boleh tak? Tak dapat banyak, bagi sikit. Ni yang boleh bagi. Macam tu. Jika dia minta pinjam, kau akan bagi pinjam pada dia. Dia nak pinjam cangkul, bagi pinjam. Kadang-kadang ada kat jiran, minjam pandai, pulang tak pandai. Abang, jiran kita tu minjam cangkul dah 3 bulan tak dipulang suami dia tak faham bahasa ke? Dia pinjam pulang yang suami pula. Tapi kalau suami yang beriman macam jemaah Masjid An-Nahdah ni, bang, jiran kita pinjam cangkul tak pulang-pulang dah 3 bulan dah bang. Biarlah. Agak ada ditolak ni cangkul tu. Berapa ringgit warna cangkul tu, petang abang beli lain lah. Kocik punya hal lah. Macam tu. Kan? Macam tu. Settle. Bondo boleh settle. Jangan kita simpan dendam, tuan-tuan. Ya? Kalau ia sakit, kau akan menziarahinya. Ziarah dan cakap elok-elok. Ziarah mulut tu biar elok. Kau dah berapa lama sakit dan iman? Dah 3 hari. Tak mau dah. Jangan risaulah. Kau makan jubah doktor tu. Aku dulu macam tu lah. Lepas hari ke-5, ke-6, insyaAllah elok lah. Betul ke ni? Iya. Makasih tau. Senang hati dah. Kau dah berapa hari dah ni man? Dah 3 hari. Kau standby lah. Kilo betul ayat. Kawan aku lu macam tu lah. 3 hari tak elok. Hari ke-5 padam. La ilaha illallah. Ayat kan. Betul, jangan cakap macam tu. Tak baik. Kalau dia dapat satu kebaikan, ucapkan tahniah. Jika dia tertimpa bahaya, kau turut sedih bersamanya. Kalau dia meninggal dunia, kau turut menghantar jenazahnya. Kan? Jangan kita marah-marah jiran kita, bergaduh dengan dia. Kan? Dapat kebaikan, kita pun memuji dan ucapkan tahniah kepadanya. Kadang ada tu. Kadang-kadang jiran tak datang ke rumah kita. Jangan balas-balas. Kau tak datang ke negeri aku ya, siap kau. Anak kau ada 3 lagi belum makan, belum kahwin. Kau tengoklah. Anak kau pun aku tak datang. Kau tengoklah. Gane pula. Kan? Belagak dia semenjak duduk sebelah komputer ni. Stesen komputer. Kan? Cuba tanya. Kak, sampai hati akak tak datang ke negeri saya hari tu. Ya Allah, aku dah datang dah ke negeri kau tu. Ya ke kak? Iya. Dah sampai dah pintu gerbang selamat pengantin baru tu. Akak sampai sana. Dapat call emergency, akak pusing balik. La ilaha illallah. Ya ke kak? Lah, ingat akak tak datang langsung. Dah datang. Ada emergency. Emergency apa kak? Orang rumah abang kau bersalin. Tak ada siapa nak jaga. Nialah yang jaga juga. Buruk-buruk pun bini tua juga. Macam tu lah. Nampak tak? Nampak kan? Harmoni. Kan? Kak tipah. Macam tu lah cerita kan. Baik kan. Kadang kita tuduh marah-marah. Rupanya orang tu, rupanya datang. Jangan gitu hukum jiran kita. Kan? Faham dulu. Kan? Kalau, jangan sekali-kali kau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya. Kecuali dengan izinnya. Rumah teres. Naik tembok sampai redup rumah sebelah tu.
Saya dulu masa saya jadi pengarah undang tu ada satu rumah Cina ni. Kiri kanan naik 2 tingkat. Rodup rumah tengah tu. Wah, saya tak dapat matahari dia. Sibuk dah matahari. Iya. Nak naik tembok dari segi UBBL, Uniform Building Bylaw, tak boleh lebih daripada 7 kaki. Kalau ada pun yang 10 pun ada keadaan-keadaan tertentu. Lepas tu budi bahasa lah kalau kau buat tembok naik, kau slapkanlah sekali sebelah jiran dengan tu. Minta izin sebelah rumah kau simen, bola tu batu-batu. Sorry, batu-batu. Kau tak faham kan? Ya. Ya, jaga. Mesti minta izin jiran. Kadang-kadang buat ubah suai rumah. Ubah suai rumah buat tinggi, pasang awning. Air hujan tu arah majiran. Kan tak bangih ke sebelah tu. Saya pernah sekali tu kontraktor tu buat kat rumah saya, dia buat gutter tu. Buat gutter yang laluan air kan. Tiba-tiba hujan. Tak turun air. Wah, anda gutter ni. Disodot atau air hujan ni tak keluar. Rupanya bertakung kat tengah tu. Dia tak kukur dulu pakai penimang air tu. Bagi dia condong sikit, dia tak buat. Keciknya hal Ustaz. Dia tobok di tengah tu. Dia hantar mahjiran. Kau ajar betul kau ni cakap macam tu kan. Tu kita marah. Jangan macam tu fikir. Kau botolkan balik. Kau jangan nak susahkan jiran aku. Macam tu. Fikir jiran. Satu lagi. Buat kenduri kenara. Tak salah kau tambah agenda tu karaoke. Karaoke keluarga. Time chorus tu saudara mara pun tak sanggup dengar. Macam mana kau boleh panggil jiran kau dengar? Kalau betul nak buat bilik bawah tanah kodap bunyi, oksigen pun jangan ada. Biar kau mampus tu di bawah tu senang. Banyak cerita. Menyanyi. Apa bondo? Kan? Jangan mengganggu perasaan jiran dengan bau masakan. Melainkan engkau memberikan sedikit dari makanan itu. Nampak tak? Bagi sikit. Nabi sendiri kalau masak, Nabi lebihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi jiran tetangga, termasuklah salah seorang jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Tu lebihkan masak. Jangan masak sikit, kodomut. Kodokut campur komut. Kodomut. Sikit pun nak masak. Kan? Kalau nak beli buah-buahan, bagi sedikit kepadanya. Tapi kalau tak mau berikannya, hendaklah kau masukkan buah tu ke dalam rumah secara rahsia supaya anak-anak jiran tak nampak. Dengar ya. Buah ni Nabi ajar. Kalau tak nak bagi orang sebelah, sorokkan masukkan dalam ni. Sorok, sembunyikan, jangan dia nampak. Buat masuk dalam rumah secara rahsia. Hari ni bukan sorok, masuk dalam media sosial. Alhamdulillah. Sodap botol lauk kambing togak ni. Kambing togak namanya. Sian orang sebelah. Dah lah sebelah tu ngidam dah lama nak kambing tak dapat. Contoh. Dan Nabi ajar. Jangan biarkan anakmu makan makanan itu di depan rumah. Takut anak jiran nampak dan dia menangis. Inginkan benda yang sama. Itu pun Nabi ajar. Makan kat dalam. Jangan makan kat luar. Nanti jiran nampak. Macam itulah dia. Dan bersabarlah dengan kerenah jiran. Jadi, saling bagi nasihat. Jauhi perbuatan yang zalim. Saling membantu dalam kebaikan. Berakhlak mulia. Suka berkorban dan memberi. Mengatakan kebenaran. Menjauhi perbuatan mungkar. Sabar dan murah hati. Pemaaf, suka tolong menolong. Macam ni kan kat masjid. Berjemaah kita, berjiran dan berjemaah kita. Tiba-tiba NJK Masjid umumkan, insyaAllah kita tak lama lagi akan menyambut sahabat Samsul Debat datang ceramah. Sahabat Samsul Debat ni namanya Ustaz Abdullah Khairi, dia nak datang. InsyaAllah kalau tak ada perubahan itulah tarikh, jadi kita akan lancarkan gotong royong perdana. Tengok. Datang ke tak datang? Yang datang muka yang sama. Ada seorang tu datang, dia tak gotong royong pun. Dia royong gotong. Dia tak ada top yang kerja, dah ambil gambar yang lebih.
Lepas tu update. Alhamdulillah. Selesai juga gotong royong hari ni. Itu dah. Ada tu nama royong gotong nama. Tak baik kojo tuan-tuan. Baik gambar ya lebih. Tapi kat sini tak ada lah. Tempat lain. Ya. Sini okey. Sini bau-bau rambut orang nak cuci kipis basah. Dia kalau orang ramai macam ni dia okey. Kalau orang tak ramai dan dia laju sikit tersingkap kain imam ni. Jangan main-main. Waktu sujud tu kan. Dia kena ramai baru dia okey. Tu tak kurang tu. Maintenance yang ni tak kurang. Bali saja 30-35 ribu. Bali saja. Betul kan? Jadi itu sebab nampak tabung jangan lalap. Sumbangkan. Sebab current itu besar nak kena bayar elektrik ni. Banyak bayar. Ya, banyak bayar. Kipis lagi. Aircon buka. Nampak? Okey. Dahsyat ada orang. Buat tembok tapi pasang cermin. Baguslah. Ini dulu asal dulu kan? Lepas tu pasang cermin. Asal kosong. Oh. Yang atas ni? Tak pakai dah? Orang perempuan boleh duduk atas dia. Kesian dia kat luar tu. Kat luar ada TV ke tu? Nampak lah skrin. Canggih ni. Steady lah. Kan? Pada yang tak dapat menonton boleh layari. www. Macam tu lah kan. Bertutur kata dengan baik dengan jiran. Kan? Memiliki sifat sayang, mempunyai rasa malu dan jaga pandangan. Dan begitu juga sentiasa mewujudkan suasana yang mesra dan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun, hidup dalam dunia ni sementara. Jangan lupa Nabi. Sebagai penutup ni, Nabi ada sebut. 3 kali Nabi ulang. Sungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah orang itu ya Rasulullah? Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jangan susahkan jiran kita dengan macam tu. Ya. Nak ukur keimanan tak keimanan seorang ni, tengok hubungan dia dengan jiran. Saya dengan jiran saya baik. Itu kita cakap. Suruh orang survey, tanya jiran. Dia ni macam mana? Dia ni. Okey, tapi dia tu mulut dia lah. Nampak? Ada cerita rupanya. Baru kita tahu. Jadi selagi mana kita ni tak baik dengan jiran kita, kita susahlah nak cakap kita ni beriman. Sebab Nabi kata, nak ukur iman tak iman seseorang tu adalah dengan bagaimana hubungan kita dengan jiran. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham tu signal insya-Allah. Cara dia duduk resah gelisah, kojapnya, kojap togak, kojap menunjuk kan. Saya faham. Mana dah ponek bonar dah tu. Ponek bonar dah tu. Yang risau saya adalah antara penceramah yang memahami kehendak audiens saya. Macam tu. Saya tak marah pun siapa nak tidur tuan-tuan. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Tidurlah. Terapik dia melarang. Kadang kat rumah payah nak tidur. Ada bantal, ada aircon. Terapik dia tidur. Tengah dengar ceramah. Togak-togak tidur. Anda tuan-tuan. Kan? Semua ada pahala ni. Dalam datang majlis ilmu, semua ada pahala. Cuma tak sama lah. Tak sama. Lain-lain. Mana sama orang yang duduk tengah dengan orang bersandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh. Janganlah beralih. Ni contoh. Kan? Yang duduk tengah, bangi. Macam mana dia boleh dapat tiang tu? Yang seorang tu kan? Contoh. Kan? InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi, orang kata tu, kan, dalam hidup kita ni, sementara ni, kan, datang majlis ilmu banyak-banyak. Tidur. Jangan risau. Kadang dalam tidur tu terdengar 1-2 benda melokek dan kepala okey lah tu. Kan? Dia ada satu doa. Tak tahu lah ustazah tu ada ajar tak? Kuliah duha. Orang perempuan. Doa tu kalau kita baca, hilang ngantuk orang. Pernah tak ustazah tu ajar orang perempuan? Pernah tak? Tak pernah? Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa ni, sagar matul. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu, hilang ngantuk dia. Dia kalau dah lolap tu, wabillah tu, togak. Dah habis, jaga. Saya belum baca ni tu dah. Tu contohnya. Belum baca. Ada yang menyalin yang tak ada. Bergurau. Saya tak bergurau tapi kena gurau. Ya, jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
cat mengasih banyak, bak kata orang, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang ai di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak masjid menyemput hari ni, rasa nak junjung.